الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على حبيبه وخاتم أنبيائه سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستضاء بنوره واكتفى أثر إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف الترجمة؟ Ada mic satu lagi. لا ماشي. Mikrofon satu lagi tadi. لا هذا لا ماشي. وإذا كذا أقول أنا أتحط في راسك قل كذا تكلم. Beliau Muhammad Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas memulai pikirannya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan nikmatnya, dan bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga para sahabat baginda Rasulullah, beserta kepada orang-orang yang setia mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة تنقسم إلى قسمين. إذا تكلم العلماء عن الطهارة وتكلموا على الماء الطهور، فالطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية. والمقصود بالطهارة المعنوية طهارة القلب عن الغل وعن الحقد وعن الحسد وعن الكبر وعن الاحتقار للآخرين وعن سوء الظن بالمسلمين. هذه لا بد أن تتطهر القلوب منها، هذه أدناس وأوساخ وأرجاس. إذا تطهرت القلوب منها قابل الإنسان مولاه في عبادته وهو طاهر القلب. والقلب هو محل نظر الرب. جاء في بعض الكتب السابقة: لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. قلب المؤمن الذي هو طاهر قلبه وممتلئ بتعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، وهذا هو القلب الصحيح، وهذا هو القلب السليم. قال سيدنا إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kemudian disebutkan bahwasanya adalah dalam sabda baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya kesucian merupakan sebagian daripada iman. Para ulama menyebutkan bahwasanya suci terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah suci secara maknawi, secara dalam hati. Maka disebutkan bahwasanya suci maknawi ada berhubungan dengan hati. Apabila engkau mampu membersihkan hatimu daripada segala sifat dari hati, dengki, hasad dan sebagainya. Ini adalah mahal atau tempat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang setiap hati kepada seorang hamba. Seorang mukmin dianggap memiliki iman apabila dia mampu menyucikan hatinya, membersihkan hatinya daripada segala penyakit-penyakit tersebut. Maka ini merupakan bagian daripada keimanan, bagian daripada kemukminan daripada seorang mukmin apabila mampu menata hatinya. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati setiap hamba. Yang disebutkan bahwasanya tidak akan membawa kemanfaatan apapun daripada harta, anak, keluarga, segala macam kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim atau dengan hati yang selamat. الطهارة الحسية هي الطهارة عن الأنجاس والأوساخ والطهارة عن الحدث. أما الأوساخ والأنجاس فيجب على الإنسان أن لا يجعلها في جسده ولا في ثوبه. قال الله تعالى: وثيابك فطهر والرجس فأجر. فيجب على الإنسان أن يكون منتبها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في القبرين اللذين يعذبان. مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أمر. أما الأول فكان يمشي بالنميمة يفتن بين الناس، وأما الثاني كان لا يستنزه من البول، بمعنى أن النجاسة يجعلها تصيبه في جسمه أو في ثوبه ولا يبالي بذلك. هذا أمر يظن الناس قليل صغير، وهو كبير عند الله سبحانه وتعالى أن تصيب الإنسان النجاسة وأن تكون فيه النجاسة ولا يتطهر منها، سواء كان في بدنه أو كانت النجاسة في ثوبه
أو كانت النجاسة في المكان الذي بيصلي فيه، فلا ينبغي أن يصليها إلا على مكان طاهر. Kemudian taharah yang kedua yang disebut oleh para ulama adalah taharah حسية. hissiyah. Taharah hissiyah, yakni taharah yang bersifat dengan hissiyah. Maka taharah dengan hissiyah, seorang mukmin hendaknya tidak menajiskan, tidak mengenai di tubuhnya, tidak terdapat di tubuhnya najis ataupun sesuatu yang dapat kotori tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan pakaianmu maka sucikanlah pakaianmu, adapun kotoran maka bersihkanlah kotoran daripada tubuhmu. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang apabila hendak menuju sholat ataupun hendak menuju apa-apa, membersihkan tubuhnya daripada segala najis dan kotoran. Dan sesungguhnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ingin melakukan Isra wal Mi'raj melewati dua kubur, maka Nabi melihat kedua kubur tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu disiksa disebabkan karena dia mengadu domba antar umat muslimin lainnya. Yang kedua disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bersih dalam mensucikan, dalam membuang air kecil dalam kencing, sehingga Allah taala adab dengan hal tersebut. Walaupun kadang banyak orang muslimin daripada orang mukminin mengira bahwasanya air kencing adalah perkara yang kecil, perkara yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar apabila kita tidak melakukan dengan cara yang betul, sehingga akan mempengaruhi dalam ibadah kita. Allah taala memerintahkan kita untuk menghadap kepada Allah, salat kepada Allah dengan menyucikan daripada badan kita, tubuh kita dan pakaian kita. وأما الطهارة عن الحدث فهي طهارة عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر كما هو معلوم. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا الإنسان يريد أن يتوضأ فعليه أن ينتبه أولا بعد الاستنجاء. الاستنجاء إزالة القذر عن السوأتين القبل والدبر. وقبل الاستنجاء عليه أن يغسل، إذا غسل يده ينوي رفع نوية أداء سنن الوضوء عند غسل اليدين، يستنجي. وإذا استنجى يزيل القذر. قال العلماء: والأفضل في إزالة ما خرج من الإنسان من المخروج أن يزيله أولا بحجر أو بكيس، هذا الكيس المنديل أو شيء من الأمور التي تزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك يزيلها بالماء. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل مسجد قباء من الصحابة الكرام لأنهم كانوا يحرصون على إزالة النجاسة أولا بالحجر ثم بالماء. بين الحق سبحانه وتعالى في شانهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد أفمن أسسه بنيان على تقوى من الله خير. وهذا المسجد الذي أسس على تقوى من الله مسجد قباء. وبين الحق: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. محبتهم للتطهر أول يزيلون النجاسة أي عينها بحجر، وقد يكون بكيس، هذا الموجود عندنا، لأنه أي قالع جاف ومزيل يمكن أن يزيل النجاسة. خرج بذلك ما لو كانت حصى ملساء أو نايلون، كيس نايلون ما يزيل النجاسة بل يوسعها في مكانها. فإزالة النجاسة أولا بالحجر أو بشيء جاف قالع، ثم بعد ذلك يغسل المكان قبلا ودبرا بالماء. هذا أفضل كيفية في إزالة النجاسة. وقد يستخدم الحجر فقط، وذكر العلماء لاستخدام الحجر شروط 8، وقد يستخدم الماء، والماء أفضل من الحجر، وأفضل من ذلك كله أن يستخدمهما جميعا. Kemudian Habib menyebutkan
bahwasanya al-hadath terbagi menjadi dua bahagian, hadath kecil dan hadath besar. Adapun hadath kecil adalah sesuatu hadath yang dimana kita mesti wajib mengambil air sembahyang atau wudu dengannya. Adapun hadath besar adalah sesuatu yang dimana kita wajib untuk mandi untuk mengangkat hadath tersebut. Disebutkan bahwasanya sebelum kita mengambil air sembahyang maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Di antaranya adalah mesti membersihkan tubuh kita daripada hadath, beristinja daripada kubul dan dubur, dua bahagian, ya, kubul dan dubur. Mesti kita bersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada padanya. Maka yang paling afdal adalah kita membersihkan dengan dua alat suci. Yang pertama kita bersihkan dengan batu. Kalau zaman dahulu, zaman sekarang tak perlu pakai batu, kita boleh pakai tisu. Pakai tisu baru kita basuh dengan air. Ini yang paling bagus, yang paling afdal. Dahulu Masjid Quba di antara yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibangun dengan ketakwaan, dan di dalamnya terdapat orang-orang yang suka dengan bersuci dengan cara yang terbaik. Yakni mereka bersuci dengan batu terlebih dahulu, baru kemudian mereka membasuh dengan air, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya paling afdal cara bersuci adalah dengan menggabungkan dua cara bersuci, yakni dengan melakukan dengan batu atau dengan tisu, baru kemudian dengan air. Dengan zaman sekarang, masya Allah, tisu banyak segala macam, kita boleh praktekkan. Kalau tak ada tisu pun kita boleh menggunakan sesuatu yang kering, sesuatu yang keras, dan boleh mengangkat najis dengan kertas atau kayu, dengan apa pun semuanya yang boleh mengangkat kotoran sejenisnya. Tapi alhamdulillah tisu sudah ada sekarang ini, baru kemudian kita basuh dengan air. Ini adalah cara bersuci yang paling afdal, yang paling baik, yang paling bagus, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang ahli Quba, orang-orang yang berada di Masjid Quba, sebagai orang-orang yang suka bersuci, dan Allah Taala mencintai orang-orang yang bersuci. Ada memakai batu terdapat 8 syarat, banyak syarat. Pada hasil yang paling penting adalah, yang paling utama, kalau tidak terdapat, kalau nak memilih antara tisu ataupun air, maka paling afdal menggunakan air. Tapi kalau boleh menggabung kedua-duanya, maka ini adalah yang terbaik. وأما الطهارة الثانية التي هي طهارة الحدث والحدث الأكبر والأصغر بعد إزالة النجاسة، يبدأ أولا بغسل الكفين مع نية الوضوء وأداء سنن الوضوء ونية، ثم يبدأ بغسل الكفين أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في شأن الذي يريد أن يغسل. أحيانا قد يقوم من النوم الإنسان بيغسل سوءته، فبين النبي إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء، لا يجعل يده في الإناء مباشرة، بل يتناوله تناولا، أول يفيض على يده يغسلها، ثم بعد ذلك، هذا إذا كان ما غسل يعني سوءته من قبل. لكن أحيانا الإنسان بيتوضأ وبيبدأ بيحط يده في الماء، قال ينوي الاغتراف أو يفيض بالماء على يده أولا، ثم بعد ذلك بعد ما يغسل كفيه ينوي أداء سنن الوضوء عند غسل الكفين، إن كان من قبل وإن كان من هذا الوقت. ثم بعد هذا يأخذ من الماء بيده حفنة لفمه ويأخذ ويتمضمض منها، وما بقي يجعله في أنفه يستنشقه ثم يستنثر، ثم يأخذ حفنة ثانية من الماء فيضع في فمه والباقي في أنفه ويستنثر ويغسل يده من الاستنثار، ثم يأخذ ثالثة ويأخذ من الماء لفمه وما بقي في أنفه ويغسل يده اليسرى بالماء يفيض عليها. ويمكن بعد هذا، بعد الاستنشاق والاستنثار، يأخذ يد أصبعها الخنصر من يده اليسرى ويدخلها في الأنف، عشان لو كان في شيء بقي من آثار الأوساخ يخرجها بغسلها بالخنصر. ثم بعد هذا يبدأ الآن بيتوضأ. الوضوء يبدأ من غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أول ركن
وأول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه. يفيض بالماء على وجهه إفاضة من أعلى الوجه من تسطيح الوجه هكذا بهذا الكيفية. شيل الماء يفيض به من فوق. ويقول مع إفاضة الماء نواة الطهارة للصلاة أو نواة الوضوء أو نواة رفع الحدث الأصغر، ويغسل وجهه وينتبه لمآجيه في العينين ولحاضيه في أطراف العينين والعنفقة وما تحت الأرنبة هذا غالبا قبل ما يصلها الماء، وحجبانه ومكان التحذيف هذا من رأسه، هذا من حد الوجه، وكذلك العذارين والعارضين إذا كانت كثيفة عليه أن يمر بالماء وبعد ذلك يخلل مع اللحية، وإن كانت خفيفة عليه بإيصال الماء إلى بطن اسمه العارضين وكذلك اللحية. وهذا غسل الوجه يكون 3 مرات. ينتبه زيادة مقدمة الرأس هذا مع الأذنين مع صفحة العنق، هذه صفحة العنق اللي هنا، وهذه الأذنين يزيدها، لأنه الغر تغرير يوم القيامة. قال النبي غرتي أصحاب أمتي تبعث يوم القيامة غرا محجلين. غرا يعني النور يكون في وجوههم محل ما وصلها الماء، وفي اليدين والرجلين أو التحجيل محل ما يصلها الماء. Kemudian dalam perkara wudu, apabila membahas dalam perkara wudu, bagaimana cara berwudu, maka ketika kita bangun daripada tidur, hal yang paling utama pertama kita lakukan adalah membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Nabi melarang untuk kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam tempat air, kolam air, selepas kita bangun daripada tidur, sebab kita tak tahu tangan kita berada dekat mana malam tadi. Sehingga sunnah untuk kita sebelum berwudu, sebelum mengambil air daripada tempat air, kita membasuh tangan terlebih dahulu. Setelah membasuh tangan, baru kita membasuh kedua tangan untuk kemudian dengan memasang niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Bukan niat wudu, tapi niat mengerjakan sunnah wudu. Mesti dibedakan antara sunnah wudu dengan niat wudu. Kemudian selepas itu mengambil air, membasuh, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, juga sebahagian air lagi kita masukkan ke dalam hidung. Kemudian kita keluarkan daripada hidung. Yang sunnah adalah masukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Kalau dalam mulut boleh dikeluarkan, boleh ditelan. Tapi tidak perlu dikeluarkan. Masukkan air dalam mulut, selepas itu dalam hidung, keluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian ambil jari kelingking kiri, masukkan dalam hidung, bersihkan apa-apa yang ada sisa kotoran daripada hidung. Selepas daripada itu, kemudian kita ambil air, kita basuh muka daripada bahagian atas, atau daripada bahagian tengah atau bawah, daripada bahagian atas sampai ke seluruh wajah. Mesti diperhatikan semua bahagian daripada wajah. Banyak orang yang tak memperhatikan bahagian daripada wajah. Di antaranya adalah rambut kecil yang ada dekat sini, ini masih bahagian wajah. Kemudian jambang, kemudian janggut, bawah bibir. Kemudian mesti diperhatikan lekukan kecil yang ada pada wajah, daripada dalam mata, kemudian ujung mata ini, ke bawah hidung, semua kena diperhatikan, kena sampai. Apabila kita memiliki janggut yang tebal, janggut ataupun jambang yang tebal, maka cukuplah kita membasuh bahagian luarnya saja. Kemudian sunnah untuk ditakhlil, disela-selakan dengan ini. Digosokkan. Apabila kita memiliki janggut ataupun jambang yang tipis, maka itu wajib kulit yang ada di jambang dan janggut tersebut terkena air. Tapi kalau janggut tebal tak wajib kena kulit, wajib kat luar saja. Maknanya tandanya macam mana nak tengok jambang tebal ataupun tipis. Kalau umpama nampak kulit, macam punya saya ni nampak kulit, ini dia orang kata tipis, kena wajib kena sampai kat kulit. Kalau macam Habib, Masya Mukhtar, Masya Allah tebal, maka ini tak perlu sampai ke dalam kulit, cukup bahagian luar saja. Kemudian
sela-selakan, boleh disela-selakan. Dan kemudian itu yang mesti diperhatikan. Dan juga jangan lupa ketika awal membasuh daripada wajah, kita memasang niat. Pasang niat berwudu bukan daripada tangan, tapi daripada wajah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fasilu wujuhakum," yang disebut pertama kali oleh Allah bahagian wajib adalah wajah atau muka kita. Maka membaca niat itu ketika membasuh muka, bukan membasuh tangan. Baik niat adalah untuk taharah di salat, untuk bersuci karena salat, atau niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Maka ini niat daripada niat wudu yang mesti diperhatikan. Kemudian harus menyebutkan bahwasanya hendak melebihkan basuhan yang ada di bagian wajah, yakni sampai kepada wajib sampai sini, tapi akan lebih disunnah untuk lebihkan sedikit karena disebut dengan ghurul muhajjalin. Ya, di hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, di hari akhirat nanti, umat baginda Nabi Muhammad akan diketahui dengan bekas daripada ghurul muhajjalin, yakni cahaya yang tampak daripada bekas air wudhu yang dilebihkan, baik daripada tangan maupun kaki, maka kita lebihkan daripada had atau batasan wajib. ثم يغسل يده اليمنى ويبدأ بغسل يده اليمنى بأن يفيض الماء من على رؤوس الأصابع 3 مرات، ثم يغسل يده اليسرى يفيض بالماء من على رؤوس الأصابع 3 مرات، ثم بعد هذا يخلل بين الأصابع. هذه الكيفية أو هذه الكيفية. ومن لم يخلل في الدنيا خلل بالنار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. Kemudian Habib menyebutkan bahwasanya tentang membasuh tangan. Membasuh tangan, maka basuh tangan terlebih dahulu daripada tangan kanan, daripada awal dari ambil air daripada awal sampai ke siku. Ya, ini 3 kali. Basuh tangan kiri juga, ya, basuh daripada hujung jari dari atas sampai ke bawah 3 kali. Dan sunnah untuk dilebihkan dari sunnah. Kemudian selepas basuh 3 kali, tahlil, menyela-nyelakan antara kedua jari. Dalam hadis في الدنيا خلل يوم القيامة بالنار يوم القيامة. Bahkan ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya siapa yang tidak mentakhlil di dunia, menyela-nyalakan tangannya di dunia, maka Allah Ta'ala akan menyela-nyalakan dirinya dengan api neraka di akhirat nanti. وغسل اليدين واجب إلى ما فوق المرفقين، ونصف العضد هو السنة، وكماله إلى الكشف، إلى المنكب، إلى نهاية المنكب. وعلى قدر الزيادة في الوضوء تكون الزيادة في التحجيل في النور يوم القيامة. Membasuh tangan wajib sampai siku saja. Sunnah pertengahan. واجب إلى فوق المرفقين. Ya, wajib sampai siku, sampai di atas siku, bagian siku. Kemudian sunnah di bagian pertengahannya. Bagian pertengahannya sempurna sampai ke atas bahu. Ini yang disebut nanti yang lebih, ini namanya ghurul muhajjalin, yang akan bercahaya nanti di hari kiamat menandakan umat Nabi. ثم يمسح الرأس بأن يجعل يديه في الماء ويقرب بين أصابع اليدين والإبهامين يجعلها في الرزق ويطلع هكذا. هذا واحدة، ثم ثانية، ثم ثالثة. هذه 3 مرات للرأس. Kemudian membasuh kepala dengan cara yang harus tunjukkan tadi, menggabungkan kedua tangan dan ibu jari kita letakkan di bahagian samping kepala. Kita jalankan ke belakang, kemudian kita balikkan, ambil air lagi yang baru, bukan 3 kali dengan air satu, tapi 3 kali ambil air. Ambil air pertama, basuh tangan, basuh ke belakang, usap ke belakang, lepas tu balikkan, basahkan lagi tangan kedua, kemudian usap lagi ke belakang, 3 usap ke belakang. Jadi 3 dengan 3 kali usapan, 3 kali air. وكذلك الأذنين، يتبين من الأذنين إذا وضع الأصابع في الماء يضع السبابتين في خرق الأذنين والإبهامين من خلف في ظهر الأذنين، ويطلع بهذا في منعطفات الأذن، وهذه
من أعلاها حتى يوصل إلى فوق، مرة ثم مرة ثم مرة، ثم يضع الخنصر في خرج الأذن هكذا 3 مرات مع الماء، ثم استظهارا هكذا. لهذا الأذن لها غسال كثيرة بلغ العلماء إلى 15 مرة. Kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga sunatnya adalah mengambil air kali, kemudian meletakkan telunjuk dekat lubang telinga dan ibu jari di belakang daun telinga. Kemudian menaikkan ke atas dengan kedua-duanya. Ini 3 kali. Lepas tu selepas selesai 3 kali, ambil kelingking pula, masukkan dalam telinga, ini pun 3 kali. Dengan 3 kali air. Kemudian ambil lagi air, letak lagi dalam telinga macam ni 3 kali. Para ulama menyebutkan sunnah membasuh telinga adalah yang paling banyak. Yang paling banyak bahkan sebutkan sampai 15 kali basuhan dalam sunnah membasuh telinga. ثم مسح الركبة 3، خذ ماء يمسح الركبة 3. Kemudian membasuh tengkuk, membasuh tengkuk 3 kali. Membasuh tengkuk 3 kali, ambil air membasuh 3 kali. ثم غسل الرجلين من الأصابع يبدأ إلى الواجب إلى ما فوق الكعبين مباشرة، والسنة إلى نصف الساق، وكمال السنة إلى الركبة. Kemudian membasuh kaki dimulai daripada jari-jari sampai kepada buku dahi, atas buku dahi, baru kemudian sunnah membasuh sampai pertengahan, sempurna basuh sampai lutut. ويبدأ برجله اليمنى ويختم باليسرى، ثم يخلل الأصابع ويبدأ من رجل اليسرى اليمنى من تحت خنصر الرجل اليمنى، ويكون التخليل بخنصر اليد اليسرى، ويبدأ من الأسفل الأولى والثانية والثالثة حتى إذا انتهى إلى ما بين الكبيرتين من الأصابع رجع إلى الرجل اليسرى من تحت الكبيرتين من الأصابع، وينتهي بالخنصر من الرجل اليسرى. إذا ابتداءه في التخليل في الرجلين يبدأ من خنصر الرجل اليمنى وينتهي بخنصر الرجل اليسرى، والتخليل يكون من الأسفل. Membasuh kaki dimulai dengan kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, kemudian selepas itu kita takhlil. Kalau tadi tangan dengan cara macam ini, kalau kaki kita gunakan kelingking tangan kiri, kita masukkan dan mulai daripada bawah kaki kelingking kaki kanan, kita akhiri dengan bawah kelingking kaki kiri. Daripada bawah kita takhlil daripada bawah, dari kaki daripada bawah, daripada bawah terus sampai kepada kaki kiri. فإذا انتهى من الوضوء توجه إلى القبلة ورفع يديه، والأفضل أن لا يومي بوجه نظر إلى السماء، وإنما يكون على حال من الغض، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. من جاب هذه الدعوة المباركة بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ووضع وضوءه تحت العرش، ثم إنه تفتح له أبواب الجنة 8. ومعنى تفتح له أبواب الجنة 8 أنه يكون مستجاب الدعوة، يستجيب الله دعوته في تلك اللحظة إذا رفع يديه ودعا الله عز وجل استجاب الله دعاه. يغض بصره. Kemudian apabila selepas mengambil air sembahyang, menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah. Dan yang paling bagus keadaan adalah dengan dia memejamkan matanya untuk tidak memandang ke atas. Memejamkan matanya, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal salihin. Maka apabila dia melakukan hal tersebut dengan wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia akan diberikan cap oleh Allah Subhanahu wa taala oleh air sembahyangnya, dan diletakkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala air sembahyang tersebut dengan air sembahyang yang sempurna tadi. Kemudian Allah taala akan membukakan 8 pintu syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya adalah dibukakan 8 pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah Allah taala mengijabahkan doanya pada saat tersebut. Allah taala akan mengabulkan doanya pada saat tersebut ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
فإذا توضأ بهذه الكيفية صار بهذه الكيفية أقرب إلى القبول إن شاء الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: والحضور أثناء الوضوء يكون به حضور في الصلاة. وذكر الإمام الغزالي في بداية الهداية أذكار يقولها من أول الوضوء عندما يستنشق الماء ويستنثر، وعندما يتمضمض وغسل الوجه واليدين. قال العلماء لا بأس بفعل تلك الأذكار، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا سنة عند ابتداء الوضوء يغسل يديه يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند البداية. ثم بعد ذلك لو جاء بهذه الأذكار عند المضمضة قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عند الاستنشاق يقول: اللهم أرحني رائحة الجنة، وهكذا إلى ما ذكر الإمام الغزالي. لا بأس بذلك لأنها أذكار ولها على العبد آثار. النبي بينا صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم أن المسلم إذا توضأ خرجت ذنوبه، حتى إذا غسل وجهه خرجت الذنوب من تحت أهداب العينين، يعني الشعر حق العيون هذا يخرج من تحتها الذنوب. وإذا غسل يديه انحتت الذنوب وخرجت من تحت أظافره يديه، وكذلك الرجلين. فالوضوء يكون في الحس لرفع الحدث، وفي المعنى إزالة السيئات الموجودة. فالوضوء له أثر في تصفية الإنسان من السيئات. بهذا الوضوء يتوضأ الإنسان أحيانا للفريضة، أحيانا كونه على حدث توضأ، هذا وضوء واجب. لكن أحيانا له على وضوء، صلى الفجر وتم على وضوء كما الآن بيصلي الضحى بيجدد الوضوء، يجوز ذلك، سنة. كل وقت بيتوضأ الإنسان سنة يتوضأ، عبادة يجوز الإنسان يكررها مرات حتى ولو على وضوء، حتى ولو على وضوء. Kemudian disebutkan oleh Habib Muhammad Mansur bin Shalih Al-Attas bahwasanya apabila seorang hamba dia berwudu dengan cara wudu yang sempurna semisal ini, maka ini adalah yang lebih dekat dengan pengkabulan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba apabila dia khusyuk dalam wudunya, maka ini pertanda dia akan khusyuk dalam solatnya. Apabila dia jaga wudunya, maka dia akan jaga solatnya. Ini adalah permulaan daripada kalau orang nak khusyuk dalam solat, maka dia mesti khusyuk terlebih dahulu dalam wudunya. Makanya oleh sebab itu Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, berzikir dalam wudu ketika membasuh tangan, membasuh mulut, maka tidak menjadi masalah apabila orang nak berzikir dan menggunakan zikir tersebut yang telah disusun oleh Imam Ghazali. Karena Nabi bersabda bahwasanya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah. Maka boleh kita basuh tangan, kita baca bismillah, kemudian basuh mulut, baca Allahumma inni ala dzikri wa syukri ibadatik. Dan daripada zikir-zikir lainnya yang terdapat dalam kitab tersebut yang boleh kita baca, kita tengok balik nanti zikir tersebut, kita amalkan. Apabila kita amalkan zikir tersebut, maka wudu inilah yang nantinya akan mensucikan diri kita secara hisiah maupun maknawi. Maknanya adalah dalam disebutkan dalam hadis, apabila seorang hamba membasuh wajahnya, maka ketika air tersebut turun daripada wajahnya akan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang ada pada wajahnya, pada mukanya. Begitu pula pada tangannya, akan menggugurkan dosa pada tangannya dan pada kakinya. Walaupun secara zahir kita mengambil air sembahyang untuk nak membersihkan tubuh bahagian luar kita, akan tetapi hakikatnya dengan wudhu tersebut pula Allah Ta'ala akan bersihkan kita punya bagian dalam kita daripada keburukan, daripada dosa, daripada segala maksiat. Maka ini adalah fungsinya wudu. Ya hadirin. Begitu pula terkadang orang ada wudu untuk salat wajib, ada wudu untuk salat sunnah. Terkadang juga ada orang yang punya wudu semacam kita saat ini, kita berwudu untuk salat subuh tadi. Selepas itu sekarang masih ada wudu lagi. Kejap lagi kita nak salat duha, maka diperlukan ayatul kursi. Wasalat mengulang nazarah pada ayatul kursi. Saya masih ada wudu, masih ada air sembahyang, boleh. Setiap waktu kalau kita nak berwudu pun boleh, sebab wudu itu adalah bahagian daripada ibadah. Bahagian daripada ibadah. Semakin banyak kita berwudu, semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berwudu di setiap solat diperbolehkan, walaupun
kalaupun kita tidak memperbaharui wudu, maka kita masih boleh pun untuk sholat duha. Akan tetapi sunnah untuk kita memperbaharui wudu apabila kita nak mengerjakan sholat lainnya. كذلك من الأذكار بعد الوضوء أن يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو مرة واحدة، ثم 3 من أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخرها 3 مرات. ثم يمكن أن يقول رضيت بالله ربا مسلم دينا محمد رسولا، رضيت بالله ربا مسلم دينا محمد رسولا، هذا وارد عن رسول الله. وإذا أراد أن يزيد فله ذلك، زيادة من الخير والذكر لله تعالى مطلوبة. Kemudian di antara zikir selepas wudu, di antara zikir selepas wudu, maka disebutkan bahwasanya kita membaca ayat al-kursi. Ayat kursi 1 kali, kemudian kita membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian kita boleh membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina ali muhammadin nabiyya. Dan setelah itu, kalaupun kita nak berzikir dengan zikir yang lain, maka diperbolehkan, karena setiap zikir apapun itu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki nilai kebaikan tersendiri. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وزادنا وإياكم من الفهم في دين الله وتفقه فيما جاء به رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وخذ بأيدينا ما تحب وترضى وكلنا وتولنا وعافنا افتح علينا وعلمنا وانفعنا بما علمتنا يسر لنا كل خير وعنا كل شر ضيق الأمر في عافية اختمنا بالحسنى وانت راض عنا وإلى حضرة النبي. فاتحة. نمشي سؤال wudu ni kalau kita dah terlampau sampai kita jadi was-was, langsung tak nak semayang. Tapi soalan ni ada lagi. Habis jadi macam mana kita dah terlampau jaga sangat sampai dia tak apa nak semayang. Kami dulu kan tambahan. يحفظ الوضوء جاء الوسواس ويخاف من الصلاة. takut nak semayang. Bila dia terlampau nak jaga sangat, jaga ni jadi dia rasa tak sah wudu dia. احتياطا للوضوء بس بشدة اللي يجيله وسواس حتى لما يخاف يصلها. لا، هذا الوسواس الذي يحصل عند الإنسان ينبغي له أن يقطعه، لأن هذا عمل الشيطان، والله يقول في القرآن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا وسوس الإنسان الشيطان وقال له يمكن أنت ما كملت 3 ويظن نفسه عاده ما كمل 3 غسلات في الوجه أو في اليدين أو في الرجلين، يكمل 3. لكن إذا جاء الوسواس وقد كمل 3 يقول حالك واحدة باب التأكيد، لا ما يسوي شيء. لهذا قد يكون الوسواس أحيانا بعد الاستنجاء، يقول يمكن خرج شيء بول ذا الحين لا شيء. قال العلماء بعد ما يتوضأ الإنسان يأخذ قليل من الماء بعد ما يستنجي ويرفع الثوب حقه يرشه من تحت، حيث لا جاء إبليس يوسوس له يقول يمكن شيء بول خرج، يقول لا أنا سويت ماء بيدي. هذا يقطع دابر إبليس. جاء واحد يسأل من باب اللطف والحكمة النكتة، جاء واحد عند الشيخ يسأله يقول له أنا أتوضأ ووضوئي صحيح، لكن أنا شك في حق الوضوء، وأنا وضوئي صحيح لكن أنا شاك في حق الوضوء، هذا وضوء مو صحيح. إيش أسوي؟ قال أنت صل بلا وضوء، صلي بلا وضوء أحسن لك. كيف وضوء صحيح ولا شاك عليه وضوء؟ قال له صل بلا وضوء. Kemudian pertanyaan dari dalam bab النكتة مو حكم شرعي يعني. Macam mana ada orang yang terlampau menjaga wudu, kemudian sampai dia was-was, sampai takut nak solat, dia khawatir wudunya tak sah. Yang pertama disebutkan bahwasanya oleh Habib, was-was ini adalah jalannya syaitan.
Maka yang paling pertama kita lakukan mesti putuskan terlebih dahulu dalam sholat. Apabila kita mengambil air sembahyang kita ragu ini dah. عشان هذا فائدته الحنة شوي حتى. Setelah menyempurnakan 3 kali masih ada lagi was-was, rasanya belum sempurna yang tadi, jangan lakukan apapun sebab itu caranya syaitan nak bagi kita was-was. Ya, kalau macam rasa ini basuh muka tak sempurna lagi, sempurnakan di saat itu juga. Apabila nanti datang bisikan lagi, ini rasa masih ada yang kurang, maka tak payah lakukan sebab itu adalah jalannya syaitan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya dalam membahas masalah was-was ini disunahkan selepas wudu kita ambil air, lepas tu kita percikan air ke atas kita punya sarung daripada dalam atau kedua, sehingga kalaulah nanti syaitan datang akan membisikkan tadi mungkin akan terkeluar air kencing sedikit, nah bukan, ini aku yang percikkan. Ini cara untuk nak memutuskan jalannya syaitan bagi was-was. Dahulu ada kisah seorang datang kepada salah satu ulama, semacam mana sebiji macam soalan tadi daripada Syekh, bahwasanya dia tanya, Habib, saya wuduk saya sah, tapi saya ragu wuduk saya tak sah. Wuduk saya sah, tapi saya ragu wuduk saya. Ini cerita bukan sebagai hukum, tapi cerita lucu sajalah. Kalau macam tu lah, kau solat tak payah pakai wuduk. Kalau kau solat pakai wuduk pun kau cakap tak sah. Ini bukan hukum, maka jangan nanti solat tak pakai wuduk. Maknanya adalah senantiasa putuskan jalannya syaitan daripada wasa tersebut. Karena syaitan akan senantiasa musuhnya kita. Dia tak akan senang kalau kita solat dengan wuduk dengan cara sempurna. Habib ni kata kita masuk lapangkan faham kita doa tu tutup mata. Tapi ada ustaz kata dia waktu tu pintu langit terbuka, dia suruh buka mata waktu khas untuk lepas wuduk saja. Dan ada yang tu larang kita, Habib kata suruh basuh tengkuk. Ada yang tidak kata tak basuh tengkuk. Ada yang basuh pusat. سر غسل الجنابة دعاء بالغمض بالله ما يغمض يعني يغض كذا يعني مش يسمع من بعد الله. بعض العلماء قال يمشط هكذا وبعضهم قال يغض هكذا والرجل بعضهم يمنع. بعضهم يقول بسنيته كما الإمام النووي الغزالي قال سنية غسل الرجل، بعضهم قال ما يسن، فإذا غسلها ما في شيء. Nah, dari pertanyaan tadi yang عندنا الشافعية غسل سنة مسح الرجل. Kemudian disebutkan bahwasanya adapun cara berdoa wudu, memang ada 2 riwayat. Yang satu ulama menyunahkan untuk kita memandang kepada langit, satu menutup mata dengan tujuan untuk lebih menghadirkan hati dengan menutup mata. Kedua-duanya boleh. Adapun yang kedua, ada sebagian ulama yang melarang membasuh tengkuk. Maka larangan ini bukan larangan haram, tapi larangan sebagian sunnah, sebagian tak sunnah. Nah, maknanya yang larang ini mengatakan bahwasanya tidak sunnah membasuh. Memang ada pun di dalam para ulama ada mengatakan bahwasanya dilarang membasuh tengkuk, maknanya tidak sunnah membasuh tengkuk. Ada pun dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah membasuh tengkuk. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Ada pun pusat itu tak ada riwayat. غسل الجنابة. حق السر غسل الجنابة. Kalau pusat ini untuk mandi wajib, mandi besar itu ini ada, tapi kalau wudu tak ada riwayat. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول سنية غسل عند غسل الوجه أن يصل الماء إلى داخل العينين، كان يصل الماء إلى داخل العينين في وضوئه حتى جاء العمى بعدين. Salah satu daripada sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan bahwasanya termasuk di antara sunnah membasuh muka adalah menyampaikan air sampai ke dalam mata. Sampai beliau pun masukkan air dalam mata, dan sebelum akhir hayatnya beliau pun buta dengan amalan tersebut. نعم خلصهم ما يدخل داخل عيونه، كل ما توضى دخل ما بعيونه.
الغسل داخل عمي. لا يبغى العمات هو يبغى العمات بس. Tapi ini untuk Sayyidina Abdullah bin Umar je lah. Tapi kalau yang nak butuh juga macam beliau boleh lah. masalah. Habib, boleh ke masa contoh masa kita habis duduk basuhan pertama kita lakukan niat so basuhan kedua tu kita kasatkan doa dulu. Contohnya macam ya Allah, kita basuh muka, kita nanti kita ya Allah kamu indahkanlah wajahku dan akhlakku sebagaimana kau indahkan wajah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita basuh tangan aku kita ya Allah akan basuh tangan kanan ke kan. Dia kata ya Allah kamu kau jadikan tangan kanan ni sebagai tangan ekonomi kita amalku. Boleh ke? Doa setiap Allah tu. الذكر استعمل ذكر ما بيض وجهه هذا يجوز سنة ما يقول شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فدل على أن ذكر الله في الوضوء مستحب فبعض المتشددين هذا يقول لا ما يجوز ما ورد وإن لم يرد لكن ورد أصل لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه فذكر الله والدعاء من ذكر الله. Doa yang tadi itu doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi yang disebut Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Itu semua doa yang tadi antum sebutkan itu telah disebutkan oleh Imam Ghazali dan itu diperbolehkan oleh ulama atas dasar dalil baginda Nabi Muhammad menyebutkan tidak ada wudu bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah. Walaupun ada sebagian ulama yang memiliki pemahaman yang keras tidak memperbolehkan doa di ketika membasuh anggota tubuh, akan tetapi kita tidak bergantung pada tersebut, tapi bergantung kepada dalil. Nabi Muhammad mengatakan ya wudu'an mana tidak ada wudu bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah dan doa bagian daripada zikir. Kita diperbolehkan dan disebarkan. وبالخير بمنتفعين وعليه إن شاء الله وبه منتفعين. علمنا يا كريم وارحمنا يا أرحم الراحمين. فإن ما يشيج منا بكل ما يدين. جاه النبي الكريم وإلى الدعوان الحمد لله رب العالمين.